Saham Mastermind Session merupakan satu segmen yang sangat eksklusif di mana kami datangkan tetamu-tetamu jemputan yang dulunya bermula daripada newbie tetapi kini mereka ini berjaya buat 3 angka, 4 angka, 5 angka profit dalam pasaran saham di Bursa Malaysia. Inilah dia Saham Mastermind Session yang merupakan segmen untuk memberi cetusan inspirasi dan semangat untuk anda yang bergelar newbie. Okay? So kepada anda yang sedang menonton, anda bersama-sama dengan saya Wani, tim Saham Masri untuk kita hari ini selongkar berkenaan dengan salah seorang student daripada Premier Saham Masri, dan beliau sini sebenarnya merupakan seorang tetamu jemputan yang bagi saya paling muda, berusia 25 tahun, dan beliau sangat-sangat humble. Okay, so tadi saya ada mention kita datangkan tetamu jemputan yang berjaya buat 3 angka, 4 angka, 5 angka. Tetapi yang menariknya dalam segmen hari ini, saya tampilkan tetamu jemputan iaitu Tuan H yang berjaya buat profit 6 angka. Okay, so bermakna profit beliau lebih 150,000. Percaya ataupun tidak, nanti kita akan panggil Tuan Hafiz Tarmizi untuk sama-sama share beliau punya journey dalam permulaan saham beliau, dalam macam mana beliau mengenal saham, macam mana beliau seusia 25 tahun boleh buat profit yang 6 angka. Okay, so kepada anda yang sedang menonton, stay tune, jangan ke mana-mana. Dan first thing first, saya nak minta anda untuk respon dulu dengan saya. Respon dulu sama ada suara saya jelas ataupun tidak, line internet kita okey ataupun tidak, sebelum saya panggil Tuan Hafiz yang dah berada di belakang tabir, yang tadi briefing dengan saya sangat excited untuk menceritakan beliau punya perasaan orang kata berjaya memenangi lah, kalau boleh saya katakan kan, memenangi cabutan bertuah. Tetapi dalam kes untuk Saham Mastermind Session ni berjaya pecah rekod 6 angka profit dalam pasaran saham di Bursa Malaysia. Okay, so kepada anda yang sedang menonton, saya nak tengok siapa yang respon, siapa yang dah stay tune, siapa yang dah tunggu segmen SMS ini. Okay, ramai sebenarnya yang dah join. Hai. Hai semua, hai juga. Wow, ramai yang dah tunggu untuk segmen hari ini, dan pastinya anda tertunggu-tunggukan perkongsian yang menarik daripada tetamu jemputan yang kita panggil, iaitu siapa lagi kalau bukan Tuan Hafiz. Okey, sebelum kita panggil Tuan H kita, Tuan Hafiz kita masuk, saya ada sediakan beberapa gambar lah sedikit. Kalau anda tak tahu, saya nak beritahu sedikit. Tuan Hafiz ni sebenarnya sangat-sangat misteri. Kalau boleh saya katakan, beliau memang sangat misteri. Di mana saya percaya dalam Premier Saham Masri FB Support Group pun tak pernah nampak sharing profit yang di-sharekan, yang di screenshot daripada Tuan Hafiz sendiri. Okay, so Tuan Hafiz ni sangat low profile, dia sangat humble, sangat pemalu lah kalau boleh saya katakan kan. Pastinya dalam ramai-ramai dalam FB group Premier Saham Masri tu adalah peserta yang macam ni, yang tak berapa share sangat profit dia, yang sangat reserve lah kalau boleh saya katakan. Tetapi hari ni beliau sudi, tu yang saya happy tu, beliau sudi untuk tampilkan diri beliau. Okay, so boleh mainkan sedikit tak gambar-gambar screenshot. Kalau anda tak tahu, saya nak beritahu sedikit betapa struggle-nya saya untuk jemput Tuan Hafiz ni, sebab dia sangat pemalu. Kalau anda boleh nampak dekat sharing Tuan Hafiz, sebelum ni, masa ni 4 Ogos lagi, dia tanya platform mana yang nak update chart. Masa ni beliau tak pasti lagi yang beliau boleh buat profit 150 lebih ribu. Okay, dan dekat sebelah ni ada screenshot di mana saya contact sendiri dengan Tuan Hafiz. Cik Wani, kalau live nanti tak nampak muka saya boleh tak? Sebab saya ni segan sikit, tapi saya sedia kongsi pengalaman. Saya pun jarang post dalam PSM tapi selalu aktif dalam grup tu. Happy tengok kawan-kawan dapat profit. Okay, so sebenarnya saya nak beritahu anda bahawa kalau anda yang menonton secara live hari ni, anda boleh juga berikan semangat dan support kepada Tuan Hafiz sebab beliau memang sangat-sangat pemalu. Tetapi disebabkan hari ini secara eksklusif saya berjaya untuk tampilkan muka-muka sekali. Okay, so sebenarnya Tuan Hafiz sangat segan untuk tunjuk muka, tapi because of anda semua yang committed untuk mengenali Tuan Hafiz, yang committed untuk
orang kata menonton secara live perkongsian daripada Tuan Hafiz. Jadi Tuan Hafiz bersetuju untuk go live bersama saya dan ada muka. Itu yang best sebenarnya. Okay, so kita tengok balik daripada skrin. Kalau boleh anda nampak, ini antara, kalau boleh saya katakan, pertanyaan lah yang Tuan Hafiz kemukakan di grup Premier Saham Mastery, okay? So senang cerita macam ni lah. Dalam grup Premier Saham Mastery tu, Tuan Hafiz ni memang kira tak menonjol. Tak pernah tunjuk profit, tak pernah share counter ke apa ke, tak ada. Tetapi nak jadikan cerita, last week beliau share screenshot, beliau contact dengan Tuan Nizam dan say thanks because of beliau dapat profit 150k, okay? So anda boleh tengok di screen, ini adalah screenshot yang beliau share. Beliau beritahu Tuan Nizam yang alhamdulillah profit counter ni pembelian cukup sebulan yang lepas. Terima kasih Tuan Nizam Malik atas ilmu yang diberi. So Tuan Nizam balas, wow, profit 152,480, 152,480 ke Tuan? Alhamdulillah, yep Tuan, tapi unrealized lagi, masih hold. Adakah sekarang masih hold? Okay, kita sama-sama tanya dengan Tuan Hafiz in personal lah. Mantap, boleh jadi Tuan realized profit. InsyaAllah Tuan, terima kasih atas ilmu Tuan. Apa perasaan Tuan? Teknik Z saya apply. Apakah itu teknik Z? Nanti kita sama-sama borak lebih panjang dengan Tuan Hafiz yang berjaya profit. Saya sebut terus nombornya, 480 ringgit. Ya, okay. So kalau anda tak tahu, beliau ini baru berusia 25 tahun. Okay. 25 tahun tu yang to handle. Okay. So adakah anda dah ready untuk saya jemput Tuan Hafiz bersama-sama dengan kita dalam sesi segmen eksklusif ini, iaitu segmen SMS. Komen ready di ruangan komen di bawah. Saya nak tengok. Sebab Tuan Hafiz ni pemalu. Tapi kalau anda bagi semangat, anda betul-betul nak kenal dengan Tuan Hafiz, mana tahu beliau memang sudi untuk sharing perkongsian beliau bersama-sama dengan anda. Okay, komen ready di ruangan komen, terbakar. Okay, so saya pun sebenarnya terbakar tau. Umur 25 tahun berjaya buat profit 6 angka. Wow, amazing. Okay, ready, ramai dah ready. Okay, so anda yang berada dalam grup Premier Saham Mastery, so inilah dia Tuan Hafiz yang merupakan community circle PSM. Dan beliau ni sebenarnya tak munculkan diri because of beliau ni personally sangat pemalu. Okay, so tak apa, yang penting beliau sudi sharekan beliau punya pengalaman dalam saham mastermind session pun. Kita sebenarnya sangat bersyukur kan, because of bukan senang nak berada dalam segmen ni secara live lagi. Memang ramai pada mulanya memang sangat malu, takut kan, tapi disebabkan mereka ni studi nak share pengalaman mereka untuk memberi inspirasi untuk kita, jadi why not? Alright. So kepada anda dah ready alright. So kita nak panggil Tuan Hafiz yang dah pun sedia di belakang tabir. Kita panggil masuk Tuan Hafiz Termizi. Alright. So kepada anda, teruskan klik share untuk berikan perkongsian ini manfaat kepada lebih ramai lagi orang di luar sana. Alright. So hi, Assalamualaikum Tuan Hafiz, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik. Okay, so Tuan Hafiz dapat dengar suara saya clear tak? Jelas tak? Jelas. Okay. Alright, so inilah dia Tuan Hafiz Termizi, merupakan circle terbaik di PSM. So sebelum kita go through kepada banyak lagi perkongsian, so Tuan Hafiz boleh perkenalkan diri, mungkin nama Tuan, sedikit latar belakang, umur dan juga pekerjaan Tuan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama kali terima kasih kepada Tuan Nizam dan tim Saham Mastery dan memberi peluang kepada saya untuk berkongsi sedikit pengalaman saya dalam dunia saham ni lah. Mengenai diri saya nama saya Muhammad Hafiz bin Muhammad Termizi, seorang tenaga pengajar di sebuah pusat tuition lah. Pernah join newbie Saham Mastery dan juga student PSM daripada bulan Julai lagi. So dalam hampir setahun jugalah saya take dalam saham Bursa Malaysia ni. Okay, so Tuan cakap Tuan bersama dengan Saham Mastery dari bulan Julai tahun lepas, betul?
tahun ni. Tahun ni. Oh, so kurang setahun lah. Hujung bulan 6, awal bulan Julai. Oh, setahun ni lah masa PKP lah kiranya. Ya. Okay, so kalau boleh Tuan beritahu sedikit umur Tuan dan mungkin sedikit lah latar belakang Tuan macam mana tu? Okay, umur saya 25 tahun ni. Berasal daripada Kota Baru, Kelantan lah. Memang menetap di sini dan bekerja pun di sini. Okay, so sebenarnya kan Tuan kalau boleh saya tahu kan, so Tuan daripada newbie saham mastering online join PSM, betul? Ya. Tak, saya join PSM dulu. Okay. Saya join PSM dulu. Cuma pening, bukan pening. Cuma masa saya join PSM tu sebab ada promo. Saya join dulu. Tapi memang saya dah daftar dah newbie saham mesti tu. Jadi I see. Alright. Jadi so saya book dulu dan saya join newbie. Oh, wow. Okay, so kalau boleh saya tahu kan, macam mana Tuan kenal saham? Bagi saya dengan usia yang muda, tadi masa briefing Tuan sempat beritahu saya, Tuan habis belajar umur 23 tahun. Kan? Ya. So kalau boleh Tuan share, Tuan course apa Tuan ambil masa umur 23 tahun tu? Dan start bila pula kenal saham ni? Saya belajar course engineering, mechanical engineering. Kenal saham tu panjang cerita dia sebenarnya. Kalau nak macam mana boleh kenal saham tu. Saya pendekkanlah cerita macam tahun 2016 lagi ayah saya dengan abang saya memang banyak memberi dorongan kepada saya lah dalam untuk menceburi dunia saham ni. Cuma saya masa tu sebab saya tengah belajar, saya tak sempat. Cuma saya bermula pada tahun 2019, saya memang masa tu dah habis belajar apa, cuma masa tu saya bekerja lah, bekerja sebagai engineer. Tapi saya ambil peluang masa tu, masa free saya cuba mendalami ilmu saham ni. Jadi saya tak terus masuk kelas, saya cuba faham dulu basic saham ni. Contohnya ambil belajar kat YouTube penuh, kan, pembelajaran kat YouTube, belajar kat Facebook, dan banyak lagi boleh Google semua. Daripada YouTube tu jugalah saya kenal Tuan Nizam Malik ni. Daripada YouTube tu saya ambil nombor Tuan Nizam Malik, saya cari nombor Tuan Nizam Malik daripada komen-komen. Sebab page tu bukan page Tuan Nizam Malik, tapi ada orang post kan. Saya tengok masa tu dia belajar stokastik, belajar RSI, memang masa tu saya pening lah, tapi saya faham, tapi saya pening. Jadi saya cuba cari ni Nizam Malik ni, cara pemahaman dia memang senang nak faham. Lepas tu saya cari nombor telefon dia, ada seorang ni dia komen, dia bagi tahu nombor Nizam Malik, Tuan Nizam Malik. Saya ambil nombor telefon tu, saya call Tuan Nizam Malik sendirilah dan tanya dia. So itu pertama kali Tuan bercakap sendiri dengan Tuan Nizam Malik melalui telefon, betul? Jadi saya tak join PSM. Saya tak join PSM lagi, saya tak jual newbie PSM tu pun saya tak, newbie tu pun saya tak masuk lagi masa tu. Saya tanya dia apa yang kena buka RHB ke, dia kata buka RHB, saya pun buka RHB semua. So RHB, kalau boleh Tuan ingat masa tu tahun bila tu yang Tuan start call Tuan Nizam? Tengah bulan 5, bulan 4 saya lupa. Oh, tahun ni? Tahun ni, bulan 5, bulan 4 tahun ni. So kalau boleh Tuan share sikit apa first impression Tuan bila bercakap sendiri dengan Tuan Nizam, sebab bukan senang nak bercakap dengan seorang mentor saham sebenarnya yang sangat-sangat sibuk. So Tuan, kalau boleh saya katakan Tuan terpilih lah sebab Tuan Nizam jawab kan, mungkin tengah free ke masa tu. So apa first impression Tuan terhadap Tuan Nizam sendiri? Okay, memula tengok dia ajar dekat YouTube tu pun memang senang faham. Memang mendalami lah kenapa macam ni, kenapa macam tu, dia bagi tahu. Jadi masa tu saya dah call, saya tak sangka lah dia angkat kan. Jadi saya ambil peluang tanya dia apa yang ada kelas maksudnya ada kelas fizikal ke, ada kelas apa ke, dia kata tak ada, cuma ada online semua. Masa itulah saya cuba tengok apa yang online semua. I see. So sebelum tu Tuan pernah pergi mana-mana kelas saham ke, mungkin pernah join mana-mana perkongsian daripada mentor-mentor saham lain ke, ataupun memang fokus dengan Tuan Nizam Malik sendiri? Bulan 1, bulan 2, bulan 1 tu saya dah ada join kelas, cuma kelas online masa tu, banyakkan kelas online je. Saya memang join
macam kelas satu hari dengan kelas ni, sifu ni dengan sifu tu masa tu saya dah belajar dah masa tu. Cuma pening kan, macam bukan pening, dia macam confused, banyak sangat input jadi confused. Macam tu. Jadi saya cubalah cari dekat YouTube apa semua. Okay, so apa yang membuatkan Tuan sendiri pilih Tuan Nizam sebagai mentor saham Tuan sendiri? Tuan Nizam Malik ni memang seorang yang pandai dalam menyampaikan, mudah faham untuk newbie. Kira saya ni pun kira newbie sebab baru dalam kurang 2 tahun ni kan. Jadi untuk newbie memang sesuai dengan Tuan Nizam. Tak newbie pun sesuai juga. Macam untuk faham, untuk first kita mula masuk saham ni memang akan pening. Jadi kat situ step by step dia ada. Step by step apa yang nak kena faham, slowly. Jadi memang kita nampak step dia. Tak terus banyak je. Okay, so sekarang ni Tuan kira kalau boleh saya katakan Tuan sebagai trader lah kan, trader kaji saham, dan juga Tuan sebagai freelance untuk cikgu tuition lah. Okay? Okay, so Tuan pun sebelum ni pernah berkecimpung dalam dunia engineering, betul tak? Okay, so kalau boleh Tuan beritahu saya antara tiga bidang ni, bidang mana yang Tuan rasa macam jiwa lah? Macam tu. Jiwa Jiwa. Saya lagi berminat untuk mengajar lah. Banyak saya minat daripada dulu lagi, saya minat mengajar. Jadi saham ni pun okey juga kalau kita mengajar kan. Jadi kalau ajar saya kawan-kawan ke apa ke, dia jadi datang minat kat situ lah untuk memahami pergerakan dia semua. Alright, so maknanya dunia engineering Tuan tu sekarang ni macam mana? So Tuan memang fokus trade saham dan juga mengajar, ataupun still bekerja juga sebagai engineering ke macam mana tu? Untuk sementara ni tak kerja lagi lah engineering. Mungkin sambung belajar apa, tengoklah. Okay, alright. So sebenarnya kan Tuan, kalau boleh saya tahu sebenarnya apa yang membuatkan Tuan, kalau tadi Tuan cakap Tuan sangat jiwa dalam mengajar, tapi apa yang membuatkan Tuan still juga nak terlibat dalam saham? Mungkin ada big why, ataupun mungkin Tuan nak tambah pendapatan, ataupun apa sebenarnya reason kuat yang membuatkan Tuan nak menceburi dalam bidang saham tu sendiri? Dorongan daripada ayah dengan abang sendirilah untuk pergi belajar semua. Jadi kat situ kita boleh circle kita nampak dah. Alright. So jadi circle sangat penting lah dalam membuat keputusan Tuan menceburkan diri dalam bidang saham ni sendiri, betul tak? Ya. Alright. So jadi belajar sebelum saya first date saya tu, saya belajar hampir setahun dulu. Maknanya saya buat kajian dulu, buat ni saya tak terus labur duit semua, tak terus. Saya memang betul belajar dulu semua. Jadi first date saya pun betul-betul lah. Jadi maknanya daripada tahun lepas lagi, jadi saya bermula pada kalau take tu bermula daripada awal tahun ni, tapi yang belajar saham tu dah lama. Cuma dah awal. Kita tak bersedia kita takut hilang duit. So maknanya Tuan betul-betul ambil ilmu, kaut ilmu banyak-banyak, bila Tuan ready baru Tuan betul-betul start masuk dalam pasaran saham macam tu. So betul lah, persiapan tu sangat penting, persiapan daripada segi ilmu, modal juga, alright. So itulah dia, sebenarnya Tuan kena berterima kasih juga dekat abang dengan ayah Tuan, because of kalau diorang tak circle daripada mereka tu, aura daripada mereka untuk ajak Tuan masuk dalam pasaran saham, mungkin sekarang Tuan tak boleh buat profit 150 lebih tu, betul tak? Betul. Okay. Betul. Kalau boleh saya tahu, ada tak conversation Tuan dengan ayah ke mungkin abang ke berkenaan dengan saham ni, sebab yelah dalam family main saham kan, so kalau boleh Tuan share sikit, mungkin time makan pun borak saham ke, kan best kan satu rumah macam tu. So apa? Saham tu memang tiap hari lah kalau nak cakap borak saham tu. Technical, fundamental semua, news semua, memang cakap setiap hari benda tu. Oh, so maknanya adik-beradik dengan ayah lah berbincang cakap pasal saham. Best cakap macam tu. Alright. So sebenarnya kan Tuan, kalau boleh Tuan sharekan sikit, apa sebenarnya yang Tuan nampak seronoknya terlibat dalam saham ni sendiri? Selain daripada boleh buat duit. Dia macam kita seronok lah kalau kita buat kajian tu, kajian kita betul, kat situ kita build confidence kita.
kat situ. Jadi kita nak lagi, macam nak lagi kita study yang ni, kita study yang tu. Jadi macam kat situ kita tambah ilmu kita lah untuk dalam saham, pasal saham ni. Sebab ilmu saham tak pernah habis. Kalau buat kira takkan habis. Jadi kita keep improving lah. Alright. So kepada ni tak pernah macam bosan. Habis tak ada. Dia sentiasa ada. Sentiasa ada. Peluang sentiasa ada. Cuma kita je ambil ke tak. Peluang tu sentiasa ada. Jadi ambil ke tak, tu je. Jadi maknanya nak ambil tu pun kita kena study, kita kena buat research kan. Alright, so kepada anda yang sedang menonton, kalau anda ada soalan nak bertanya kepada Tuan Hafiz, boleh kemukakan soalan anda di ruangan komen. Nanti kita akan ada sesi soal jawab dengan Tuan Hafiz sendiri. So saya akan baca soalan. Ada yang cakap, Tuan Takilah cakap, pejam mata macam Chef Wan, steady Tuan H. Yes, dalam circle yang saya join juga. Alright, so ramai yang memberikan orang kata love because of dia suka dengan sharing daripada Tuan Hafiz. So kita teruskan kepada soalan yang berikutnya, alright. So sebenarnya kan Tuan, kalau boleh Tuan sharekan dekat saya kan, since tadi Tuan cakap, Tuan sebenarnya bukan terus trade saham, Tuan belajar dah awal, Tuan dah readykan diri Tuan ni dah awal. Maksudnya dari tahun lepas sekali dah dedahkan diri, tapi ada orang yang kenal je saham, belajar saham terus trade, tapi Tuan tak. Alright, so kalau boleh saya tahu, berapa sebenarnya modal Tuan bermula, start modal Tuan, dan sekarang ni Tuan dah scale up kepada modal yang berapa? Macam tu. Mengenai modal ni, saya sebenarnya bermula daripada modal kecil saja, dalam RM1,000. Jadi daripada situ, daripada modal kecil tu, saya berjaya membuat sedikit demi sedikit, RM100, RM200, RM200, RM150, RM300. Jadi daripada situ, saya build confidence saya. Selepas membina keyakinan tu, saya berani untuk menambah sedikit demi sedikit modal. Macam kita tambah 5K dan kita tambah 5K lagi. Jadi dari situ kita orang kata dia rolling kan. Kembangkan modal. Rolling. Jadi untuk modal saya pergi kat kaunter lain macam tu. Oh, so maknanya dari modal yang sikit dapat profit, Tuan stay, kembangkan lagi, rolling sampailah sekarang betul? Jadi maknanya kalau saya loss pun, saya loss dekat profit yang dah yang profit tu, bukan duit daripada modal saya. Oh betul? So itu adalah salah satu tips sebenarnya. Itu yang Tuan Nizam Malik tekankan. Start kecil tapi bina demi sedikit, go bigger kan. Right. So itu sedikit orang kata cara yang Tuan H buat, Tuan Hafiz buat, which is mula dengan modal kecil tapi kumpul, rolling. So bila rugi kita tak rasa sangat rugi dia, because of tu bukan duit kita lah kononnya. Okay, so itu tips yang menarik sebenarnya yang saya suka. Alright, so kalau boleh anda, kita nak cerita pula pasal result yang pernah dihasilkan Tuan Hafiz sendiri. Since Tuan Hafiz sebenarnya bukan jarang lah tak post dekat dalam grup Premier Saham Asri. So hari ni secara eksklusif kita tanya sendiri dengan Tuan Badan. Okay, so kalau boleh Tuan sharekan sebenarnya dah berapa kali Tuan trade, kalau Tuan ingat lah berapa kali Tuan trade, dan kalau boleh Tuan sharekan antara profit yang Tuan ingat yang menjadi kenangan untuk Tuan macam tu, silakan. Sebenarnya saya jarang post profit saya sebab saya tengok orang lain profit, tengok lain, saya profit juga, cuma saya jarang berkongsi dalam grup ke. Cuma sekali tu saya berkongsi dengan Tuan Nizam sebab first orang kata first yang tinggi, yang besar sikit kan. Tapi ada je yang saya profit 500, 1000, 1500, 2000, 4000 ada saya profit, tapi just saya simpan untuk diri saya lah. Saya bukan tak nak berkongsi. Cuma kita orang kata silent reader. Betul. Bukan kedekut nak berkongsi ke apa ke, tak ada apa. Saya memang tak jenis yang bukan kedekut, cuma sekali tu saya happy, cuma itu yang saya nak berterima kasih kepada Tuan Nizam lah. Sebab kalau tak sebab ilmu dia, saya rasa saya 10,000, 20,000 saya dah keluarkan dah. Maknanya profit 10,000 banyak kan. Kalau bagi saya banyak. Dah saya dah keluar dah. Tapi macam mana kita nak kawal emosi tu yang penting. Macam mana kita kawal emosi semua.
guna indikator apa, masa tengah trending guna indikator apa, semua ada dia punya technical. So kiranya Tuan ni follow bulat-bulat Tuan Nizam cakap, betul tak? Kalau Saya memang follow, memang saya follow lah Tuan Nizam tu. Teknik Tuan okay. Nizam, teknik Z ke teknik apa, banyak Okay, so tadi Tuan ada cakap pasal teknik Z yang power. So kalau boleh Tuan simplify secara ringkas, apa yang powernya teknik Z? Sebab orang tak tahu, kecuali mereka yang berada dalam grup Premier Saham Masri je tahu. Sebab kita memang gunakan teknik Z, 4 indikator untuk permulaan uptrend. Tapi mereka ni tak tahu, yang tengah menonton secara live ni yang mungkin bukan daripada circle Premier Saham Masri tak tahu. So apa yang powernya teknik Z tu, kalau boleh Tuan beritahu dekat kita semua. Okey, power yang teknik Z ni. Okey, yang mungkin yang newbie tak faham apa tu teknik Z kan. Okey, teknik Z ni dia ada indikator, kita gabungkan antara indikator-indikator lain macam contoh Bollinger Band ke, BMI ke, moving average ke. Moving average berapa, ada banyak, 50 ada, 100 ada, semua kan. Kita gabungkan, di situ kita nampak permulaan uptrend. Kalau kita masuk dalam permulaan uptrend, insya-Allah kita boleh profit. InsyaAllah memang kalau permulaan uptrend ni, insyaAllah kita punya emosi pun terkawal. Cuma kalau kita dah masuk cantik, keluar kalau tak cantik pun still positif. Itu yang penting. Oh, itulah dia teknik Z yang saya apply katanya dekat screenshot ni kan. Okay. So betul lah teknik Z yang memang power. Ya Tuan? Saya tak akan di-post kat sini saya punya WhatsApp. Oh, okay. Alright. Okay, so kita ada soalan sebenarnya. Kita nak ambil sikit lah sebab macam banyak sangat takut nanti tertinggal. Okay, ramai yang tanya ni. Soalan daripada Puan Syafina Nazira saya ambil. Guna teknik Z saja ke atau ada beli warrant juga? Sebab orang pelik tau. Profit 150 lebih ribu tu macam profit untuk counter warrant. Sebab counter warrant ni kan kita boleh buat profit dengan pantas yang dia punya profit pun lebih banyak. Tetapi dengan guna teknik Z saja boleh beli, atau Tuan sebenarnya beli counter warrant juga. So Tuan boleh orang kata perjelaskan dekat secara live lah. Macam tu. Jadi warrant ni kita tahulah kan senang dapat profit beratus-ratus persen kan, 400 boleh, 300 boleh, macam Tuan Nizam kongsikan yang dulu dia 400% semua. Memang kalau kita nak cepat memang kita kena warrant, tapi kita kena ingatlah warrant tu dia ada banyak pantalaran dia lah. Tak sesenang itu yang kita faham kan, tak sesenang itu. Memang kita nampak duit tapi tak sesenang itu nak membuat, nak masuk dapat 300, 200, tak semudah itu. Jadi kalau saya ni saya buat saya apply juga warrant. Cuma saya ni saya tak itu warrant sangat. Saya berhati-hati. Saya ni jenis yang berhati-hati sedikit lah. Saya risau kalau nak bulan lagi, 6 bulan lagi nak expire, dia start value dia masih kurang semua. Saya semua fikir. Jadi semua saya fikir semua tu. Jadi saya ambil jalan kita newbie ni termasuk saya lah. Kita ingat saham-saham yang saham-saham warrant je boleh ratus-ratus persen. Contohnya boleh ratus-ratus persen kan. Tak, sebenarnya kalau kita tengok macam contohlah, kita newbie ni dia tengok nak, kalau boleh nak yang 5 sen, 10 sen, biar naik 50 sen, 60 sen, berganda-gandakan. Betul, saya pun suka yang macam tu. Tapi kena ingat penny stock ni, dia bukan warrant ni, penny stock tak sesenang itulah, tak sesenang itu. Jadi konten ibu ni pun boleh buat profit juga. Saya yakin di situ konten ibu boleh buat profit juga. Macam contoh tengok K Plus apa tu naik 4000% tahun ni, HLT naik berapa, semua berapa. Tengok semua tu. Semua boleh. Macam contoh semalam HLT pun limit up. Alhamdulillah saya berada di HLT juga, ada juga. Jadi maknanya jadi maknanya saya nak cakap kat sini, tak mestinya penny stock. Kita nampak macam penny, memang penny best, penny memang best. Bagi saya pun suka. Naik 5 sen, kalau beli 10 sen, naik 40 sen dah berapa ratus dah kan. Jadi newbie kat sini kena ingat, macam saya juga, saya ingatkan diri saya, tak semestinya yang kecil-kecil boleh kita boleh gandakan. Yang besar pun kita boleh gandakan, lagi besar. Lagi satu, mainnya ibu ni dengan harga yang lagi stabil, insya-Allah lagi selamat. InsyaAllah fundamental lagi kemas, insyaAllah. Okay, so Tuan, so hari ni saya nak
fokus tanya tentang tuan punya profit 150,000 lebih tu, ada yang tanya dekat ruangan komen daripada Tuan Nur Muhammad, modal berapa ya tuan kalau dapat profit 150,000 tu? So kalau boleh tuan sharekan berapa pula modal yang tuan keluarkan untuk profit 150,000 something tadi? Okay, pasal modal ni bagi saya, pasal modal ni banyak ke sikit ke atas orang kan. Ada bagi orang 10,000 tu banyak, ada bagi orang 10,000 tu kecil kan. Saya takkan bagi tahu yang berapa modal yang saya bagi tahu. Tapi kalau saya boleh beritahunya macam saya memang all out satu konten ni yang saya hit ni, memang saya all out. All out tu maknanya tak sesenang saya dah kaji lebih sebulan dah konten ni. Semua timing. No wonder. Jadi kita nak all out tu, kita boleh all out kan. Macam kita ada 30,000, kita boleh all out satu konten ni kan. Tapi nak all out satu konten ni, kita perlukan confident. Kita kena yakin yang kajian kita macam tu. Jadi saya cakap saya all out dalam satu konten ni, tak pernah all out lagi. Pernah all out konten lain, cuma jadi tak jadi ya. Macam ada profit ada tapi cuma sikit je. Tak macam ni. Ini sebab saya apply betul-betul apa yang saya belajar, saya masih orang kata kita layan dia tu kan, macam tu. Okay, so maknanya counter yang tuan screenshot last week dekat Tuan Nizam, tuan kata tuan masih hold, so sekarang ni tuan dah jual lah? Belum. Belum jual, masih hold lagi? Trading plan saya, okay, kalau untuk trading plan saya tak boleh nak jual lagi sebab saya ikut trading plan saya. Bila nak cut loss, bila nak take profit. Sekarang ni memang benda tu tengah pullback sekarang, still maintain lagi. Profit still maintain lagi, cuma dia tengah pullback. Jadi kita ada kita punya analisa kan, macam contoh bila target kita berapa nak ambil profit. Okay, so maknanya tuan masih lagi on position lah, that counter masih lagi hold. Ya, okay, so berapa? Nanti jangan lupa untuk screenshot dekat Tuan Nizam dan juga kami semua berapa profit yang sebenar-benarnya, sebab kami sangat happy sebenarnya kan. Alright, so itulah dia. Sekarang ni masih sama lah yang apa yang saya hantar profit tu, masih sama profit tu lah. Okay, so tadi tuan ada mention yang sebenarnya tuan profit yang tuan dapat tu 150,000 K tadi tu bukannya senang-senang. Bermaksud tuan ni dah fokus sebulan awal nak tembak counter tersebut. So macam mana strategi tuan buat tu? Sebab ini sebenarnya saya personally dalam mengacara setiap yang saya interview ni, first time saya dengar pasal kaji dah sebulan. Macam mana tuan begitu bersabar? Bukan kaji tiap hari, maknanya kita monitor dulu. Kita kaji dan kita monitor. Okay, so itu yang saya nak tahu tu. Macam mana strategi? Okay, so macam mana strategi yang tuan buat untuk waktu sebulan tu? Apa strateginya? Mungkin boleh share sikit sebab ini berbeza sikit dengan tetamu-tetamu jemputan sebelum ni. So apa yang bestnya adalah tuan ni dah kaji, macam dah sebulan lah begitu bersabar untuk betul-betul on position, betul-betul beli counter tersebut. So apa strategi yang tuan boleh sharekan? Mungkin ada sedikit tips ke daripada orang kata tuan punya journey dalam counter yang tuan beli sekarang yang tengah still on position 150K lebih ni? Okay. Jadi nak kita monitor tu, dia bahasa teknikal lah bahasa teknikalnya. Jadi maknanya saya basically-nya memang tengok stokastik slow, tengok RSI, oversold semua kan. Cuma kita tengok dia mungkin dia akan menuliskan dia punya oversold tu. Kita tahu kita tak boleh nak masuk oversold, dia pergi ke overbought, tak semestinya. Jadi kat situ saya kaji. Tengok support and resistance, tengok dia, kalau dia saya dah buat support. Kalau dia bertahan harga ni, saya kena beli. Tapi saya monitor sehari dua, dia pecah. Jadi saya tahu dia akan pergi ke harga mana. Jadi kalau tak bertahan juga, dia akan pecah. Sampailah satu point, saya tengok weekly, saya tengok monthly, saya tengok daily time frame tu. Ni bahasa teknikal sikit lah. Jadi silakan, tak apa. Memang menunjukkan, memang confirmation kena beli. Dia adalah apa orang panggil double bottom semua.
kan. Jadi saya apply semuanya untuk masuk satu kaunter tu. Jadi tak semudah saya kaji hari ni, saya masuk tu saya sort. Tak semudah itu. Sebab kita nak all out ni memang kena kaji terperinci. Yes. So itulah dia sedikit nasihat juga untuk anda semua. Untuk kaji kaunter yang Tuan Hafiz sendiri betul-betul all out ni, bukan sekadar hari ni kaji esok masuk, tidak. Dia betul perlukan ilmu yang betul-betul mantap, yang betul-betul percaya diri. Saya boleh katakan Tuan ni memang very the confident dengan kajian Tuan sebenarnya. Bukan mudah buat keputusan yang Tuan buat, dan untuk dapatkan result yang macam ni pun sangat-sangat hebat sebenarnya, betul tak? So kepada anda yang sedang menonton, teruskan share sedikit apa yang sebenarnya anda suka dekat Tuan Hafiz ni. Mungkin ada sedikit yang anda belajar daripada sharing Tuan Hafiz ni, sebab dia lain sikit daripada yang peserta-peserta ataupun tamu jemputan yang kita jemput sebelum ni. Alright? Okay, so ramai yang cakap hebat anak muda hebat. Ramai yang anak muda lah, sebab yelah orang kata saham ni sesuai ke untuk anak muda. Jadi kita ada contoh sendiri. Jadi Tuan Hafiz merupakan wakil anak muda. Wakil anak muda lah kalau saya katakan. Masih 25 tahun dah berjaya buat profit, berjaya kawal emosi, kajian saham yang terbaik, dan sangat-sangat membanggakan lah. Alright? Okay, so kita nak go through daripada soalan untuk mereka yang menonton secara live di Nizam Malik page, di YouTube channel dan juga di semua social media platform kami. So kepada anda yang sedang menonton, kalau ada soalan anda, jom tanyakan soalan anda, sebab kita nak fokus berkenaan dengan strategi Tuan lah basically. Macam mana beliau boleh buat profit sebegitu hebatnya. Siap tanya counter mana Tuan? Kaji, monitor, tunggu peluang, entry. Yes, betul tak Tuan? Kaji, monitor, mana tadi? Dah ke mana dah? Entry tadi. Alright. So kepada anda yang sedang menonton, kalau ada soalan anda, boleh tanyakan soalan anda. Nanti kita sama-sama tanya dekat Tuan Hafiz lah. Okay. Alright. Tak semestinya fokus pada penny, all out pada mother share pun boleh buat profit banyak. Proven testimony. Terima kasih untuk sharing ni. Okay. Alright. So saya nak tanya juga soalan, tadi Tuan ada mention tentang teknikal sedikit lah tadi kan, teknikal sedikit, kaji counter induk ni teknikal sedikit. Kalau boleh saya tahu, Tuan ada tak kaji fundamental juga? So maknanya counter yang Tuan beli tu, Tuan kaji juga tak fundamental analysis dia? Fundamental ni penting juga. Jadi memang penting, bukan penting juga, memang penting. Jadi sebelum saya belajar kaji teknikal tu, memang fundamental memang kita kena kaji dah. Memang dia buat profit. Jadi macam Tuan Nizam cakap. Tapi kena ingat, kalau yang fundamental yang tak kukuh ni pun boleh buat rata-rata %, insya-Allah yang kukuh ni boleh. Cuma tunggu masa lah. Saya profit itu pun bukan dalam masa seminggu, bukan masa 2 minggu. Macam cik kata dia sebulan lebih juga kan. Jadi maknanya, jadi bagi saya nak all out ni, saya tahu yang konten yang buat rugi pun boleh profit. InsyaAllah konten yang untung ni kita boleh profit juga. Cuma kena pandai masuk entry. Okay, alright. So next soalan saya, tadi kita cerita banyak pasal profit kan. Kalau boleh saya tahulah sedikit sebanyak, ada tak story yang Tuan sebenarnya ada juga loss kan? Banyak-banyak trade tadi tu ada je loss. Kalau boleh Tuan ingat semula, mungkin story loss ke, berapa loss ke? Silakan. Okay, pasal loss ni memang sensitif sikit kan. Kalau boleh tak nak loss pun, RM100 tak nak loss, RM200 pun tak nak loss kan. Jadi itulah, dalam untung mesti ada rugi. Macam itu saya kata, kalau boleh, kalau daripada 10 counter kita trade, kita kena lebih daripada 5 untung untuk covernya rugi. Jadi saya pun ada juga 2-3 counter yang saya rugi. Maknanya rugi jugalah. 2-3 kali kesilapan yang saya buat sepanjang saya trade ni adalah dalam 3 hingga 4 kali saya loss. Masa tu saya kurang ilmu, beremosi, mengejar harga. Macam beremosi ni, nampak naik, kita emosi. Kita beremosi kan, nampak orang kanan kiri beli semua. Jadi masa tu dah, dia main, walaupun kita dah belajar, cuma emosi tu datang. Jadi mulalah kita nampak silap. Kat situ lah saya belajar daripada kesilapan saya lah. Iaitu kita emosi tu yang membuatkan saya lost quarter tu.
Okey, Dalam sebenarnya ramai je orang masuk dalam pasaran saham ni dia beremosi. So kalau Tuan ada tips personally yang Tuan guna, apakah tips Tuan dalam kawal emosi Tuan dalam saham? Sebab hold lama, still sampai sekarang hold, entry yang cantik. So apa sebenarnya basically tips Tuan lah untuk emosi sebenarnya? tip, kalau nak kawal tips ni, nak kawal tips lah, nak bagi tips untuk kawal emosi ni, jangan kejar harga, jangan just follow by call, just follow by call. Lepas tu dia bagi 5 list, kita nak follow semua 5 list. Tak. Mungkin daripada bukan saya nak kata by call ni tak elok. Saya ambil juga by call, cuma kalau dia bagi 5 list by call, saya kaji 5-5 sekali. Saya ambil one of the one macam tu. Jadi bukan saya macam tak boleh by call, tak boleh by call. Saya by call main by call, kita kaji. Maknanya mungkin semua yang bagus, cuma timing kita nak masuk tu. Mungkin minggu depan dia turun dulu, minggu depan barulah 2 minggu lagi dia naik macam tu. Jadi timing tu. Jadi nak katanya tips saya adalah timing nak masuk tu. Counter okey, cuma timing nak masuk tu. Kalau kita timing masuk dari permulaan downtrend, stress kan? Macam tu. Betul. So maknanya kalau boleh saya simplifykan sikit, ringkasnya macam mana nak kawal emosi adalah jangan kejar harga saham dan kalau buy call kena kaji juga dan timing tu kena betul. 3 tu saya betul-betul ringkaskanlah untuk anda yang sedang menonton ni, mungkin boleh take note juga supaya jadi satu orang kata tips untuk anda kawal emosi anda, alright? So kalau anda ada soalan boleh terus tanyakan soalan anda sebab sangat menarik perkongsian daripada Tuan Hafiz ni yang sebenarnya sangat muda, dalam usia yang sangat muda berjaya buat profit dengan kajian yang baik dan sebagainya kan. Okey, so kita nak ambil soalan daripada Puan Nurhalizah Abdul Razak. Ditanya, Assalamualaikum, Tuan beli counter yang mempunyai TA dan FA yang positif sahaja atau ada juga FA yang loss? So macam mana tu Tuan? Okey, jadi saya nak kata FA yang loss ni bukan tak boleh buat duit, boleh buat duit. Tapi kita tak boleh hold lama. Jangan sayang dia, jangan pegang lama. Dia untung jual. Jadi kita tak boleh nak target yang fundamental ni jauh pergi, fundamental yang teruk ni dia punya saham naik. Tidak. Jadi kita ambil peluang, kalau kita masuk cantik, kita jual. Dia tinggi, kita jual. Kita cuma tak boleh nak hold lama macam tu. Kalau yang fundamental tak cantik ni, kita tak boleh nak hold lama sangat. Kita boleh masuk tapi untung 1%, 150% kita jual. Contoh macam tu. Mungkin ada juga yang fundamental cantik ni kita boleh hold, kita boleh layan macam tu. Yang macam fundamental tak cantik ni kita boleh masuk, kita masuk permulaan uptrend. Lepas tu kita jangan mengharap sangat. Untung 1%, 150% boleh lagi. Saya pun banyak juga masuk yang fundamental yang teruk sebab saya tahu fundamental yang teruk ni yang laju sikit naik. Oh macam tu. Wow, satu tip juga ni. Banyaklah kan. Saya masuk tak banyak. Maknanya kita takut nak letak modal yang besar. So Tuan kalau boleh Tuan sharekan, kalau in personal, kalau Tuan beli saham untuk tujuan capital gain, Tuan kaji technical analysis tapi Tuan still tengok fundamental analysis juga, betul tak? Apa sekali lagi? Kalau Tuan trade counter saham untuk tujuan capital gain, Tuan kaji technical analysis tapi Tuan still juga kaji fundamental analysis, betul tak? Kaji juga. Okay. Tapi tak semestinya fundamental yang tak elok tak boleh nak ambil. Boleh juga. Cuma kita tak, bagi saya kita tak boleh nak layan lama sangat. Kita untung 100%, 200%, 150%, kita boleh lagi. Sebab benda tu dia volatile. Sekarang ni volatile juga. Alright. So ada soalan daripada Tuan Lucy. Ditanya guna berapa indikator. So Tuan personally guna berapa indikator? Dia indikator ni saya nak indikator ni kita tak boleh nak guna semua dalam satu masa. Contohnya macam tengah trending. Kalau tengah trending, kalau kita tengok stokastik, dia akan overbought. Kita tak boleh tengok trending, kita tak boleh tengok stokastik tu. Kita tengok kesesuaian. Kita nak guna indikator mana? Kesesuaian kepada suatu harga. Tengah trending, nak tengok trend, tengok moving average, nak kawal emosi masuk, tengok boleh ke band, tengok dia buat correction ke, macam itulah. Banyak lagi. Jadi macam nak pullback, kalau dia tengah pullback, kita tengok pullback dia, kita tengok mana stochastic slow, RSI, kita tengok. Jadi kita tak boleh nak orang nak guna 6 indikator, 7 indikator dalam satu masa yang sama. Jadi dia akan pening. Jadi kita kena pandai pakai indikator. Jadi
tak semesti kita guna semua indikator dalam satu masa yang sama. Macam tu. Jadi tengok So guna kesesuaian. guna ikut kesesuaian Alright. Okay. So tuan kalau saya tengok satu je, kalau saya tengok satu je mungkin yang saya tak consider yang lain. Kena ada sebab apa saya consider guna indikator ini, kena ada guna indikator ini. Tapi yang banyak saya yang betul-betul saya apply Z. Untuk saya mengawal emosi masa dia turun, correction semua tu, Bollinger Band, DMI. Okay, so wow. So maknanya kena kuasailah indikator-indikator tersebut dan tahu macam mana nak gunakan indikator tersebut pada masa yang kesesuaian lah. Alright. So soalan next daripada Tuan Kai FT nak bertanya, adakah tuan letak CLP siap-siap setiap trade? Macam mana tu? Saya akan kalau nak cut loss saya akan cut loss. Macam okey ni memang Tuan Nizam ada ajar macam 10%. Saya consider boleh consider kat situ, cuma saya tak letak awal-awal. Kita cut loss cuma tak letak awal-awal lah, contoh macam tu. Okay, so sebenarnya kita banyak soalan daripada peserta, daripada viewer. So saya nak fokus kepada soalan viewer dulu because of mereka punya soalan ni sangat menarik. Okay, so daripada Tuan Muhammad Futahi, dia tanya, Tuan Hafiz counter screening, range harga dan change kenaikan biasa macam mana pemilihannya? Ke ikut seperti saranan dalam PSM? Sekali lagi soalan tu, Tuan Hafiz. Range harga dan change kenaikan biasa macam mana yang tuan pilih? Range harga yang biasa tuan pilih untuk trade ke ada ikut saranan PSM? Kalau beli 40 sen, 80 sen ikut. Saya faham. Yang Tuan Nizam nasihatkan 40 sen ke 80 sen. Tapi Tuan Nizam tak ada cakap pun jangan ambil yang 20 sen, jangan ambil yang 10 sen. Kita itu kita punya apa ni? Kita punya choice lah kan. Jadi saya yang itu saya macam ikut ke harga tu saya macam tak kisah sangat, tapi tak adalah beli yang RM5, RM10 semua tu kan. Cuma tengok kita tengok okey kita beli. Tak semestinya harga yang 10 sen tak okey, tak semestinya harga yang RM1 tak okey. Macam tu. Jadi itu saya ambil ikut saya punya teknikal lah, okey saya ambil. Tak ada kata macam kalau 50 sen tak boleh ambil, tak ada kata macam tu. Kalau bawah 30 sen tak boleh ambil, tak ada. Saya kalau selagi teknikal cantik, selagi fundamental okey saya ambil macam tu. Okey, ni soalan yang saya rasa menarik, dah papar pun dekat skrin. Dia tanya bagaimana tips tuan untuk cari counter-counter yang buy today, sell tomorrow, BTST. So apa pendapat tuan tentang buy today, sell tomorrow? Beli hari ni, jual esok. So apa pendapat tuan personally? Ni kebanyakan ialah tiada kan. Kalau boleh nak cepat. Kalau beli pagi nak jual petang. Kalau boleh hari ni beli, esok nak untung. Saya faham pemikiran tu. Saya awal-awal pun macam tu. Nak cepat kan. Okey, kalau nak cepat macam tu memang boleh. Cuma kena berhati-hati dalam masuk entry tu. Kalau macam saya tak ada cakap saya tak buy today, sell today. Ada, cuma tak selalu. Benda tu bukan senang-senang boleh macam tu je. Buy today, sell tomorrow. Tak senang-senang macam tu. Macam untuk intraday lah. 2 minggu saya jual, 4 minggu, 2 minggu. Jadi dia orang kata lagi tenang, lagi kawal emosi. Lagi tenang. Alright. Okay, next soalan daripada Tuan Will Riz. Boleh tanya, apa yang best sangat belajar dengan Saham Masri? Apa yang best sangat tuan rasa boleh belajar dengan Saham Masri, khususnya daripada Tuan Nizam Malik sendiri lah, kita punya coach. Silakan. Saham Masri ni ilmu Tuan Nizam tu bernilai, macam tu, bernilai. Dia ajar step by step. Jadi nak ajar tu memang memang Tuan Nizam memang sangat baik. Dia ajar ilmu-ilmu dia tu. Kebanyakan orang orang kata kalau kita belajar step by step, maksudnya yang itu kelebihan dia. Penyampaian Tuan Nizam tu yang membuatkan newbie faham. Macam saya pun newbie, saya faham macam tu. Tuan dah tak boleh kira newbie dah banyak kali trade. Jadi maknanya mudah faham. Kalau group tu memang mudah faham. Mudah faham. Okay. Alright. So sebenarnya tuan bukan newbie lagi dah. Tuan tak boleh cakap tuan newbie sebab tuan dah profit 150k. Mana newbie macam tu? So tuan dah bila pengalaman.
Saya pun selalu ulang video-video Tuan Nizam Malik. Kita nak ingat kita kan kadang-kadang kita lupa, kita mula dah emosi nak kejar semua kan, tiba-tiba datang. Jadi kita kena ingat balik, kita remind kita punya diri sendiri. Sebab kita kena berjaga-jaga lah kan dengan emosi ni. Okay, so ni soalan daripada Tuan Syahrin Razmi. Dia tanya, bagaimana cara Tuan monitor counter yang on position? Sebab sekarang pun Tuan still monitor counter yang Tuan hold yang 150K tu. So macam mana cara Tuan monitor counter yang on position tersebut? Menggunakan teknikal lah, indikator macam contoh kalau kita nak monitor satu saham, kita make sure tak boleh dia dah pergi jauh dengan kita punya, dia dah pergi jauh. Cuma kita tengoklah support and resistance, kita tengok kalau dia correction, tengok correction dia dalam mana. Kalau tembus middle band kita kena jual, macam tu. Tengok correction pula, tengok, dan kita banyak kena kita kaitkan satu sama lain. Macam itulah nak monitor. Macam kalau dia pecah support ni kita kena jual, macam tu. Tapi kita jual pun kita masih untung lah sebab kita beli jauh daripada apa yang kita masuk tu kan. Okay, so now saya nak tanya perasaan Tuan sebenarnya. Since Tuan pun dah kiranya tak adalah lama sangat, tapi dalam masa yang singkat ni banyak pencapaian yang Tuan dah buat. Especially dalam trade saham, banyak profit-profit yang Tuan dah hasilkan. So kalau boleh Tuan share sikit apa perasaan Tuan bila kenal saham, bila tahu bestnya terlibat saham, apa sendiri perasaan yang Tuan nak cakap sangat? Macam tu. Nak cakap sangat, macam best. Okey, macam mana nak cakap macam mana? Perasaan Tuan. Perasaan Tuan dalam masa yang singkat ni, Tuan boleh berjaya banyak buat profit. Banyak pengalaman Tuan walaupun dalam masa yang singkat. Tak adalah singkat sangat. Okey, jadi perasaannya gembira lah kan. Sebab kita boleh menggunakan modal yang untung tu untuk generate lagi untung kan. Jadi tapi still lah kena berhati-hati macam tu. Kita sebab apa? Sebab kalau kita tak berhati-hati, jangan bayangkan kalau saya masuk all out satu counter, kalau saya tak berhati-hati saya boleh macam tu saja. Jadi betul, mesti kena berhati-hati. Jadi berhati-hati. Jadi tak sesenang tu. Jadi macam, tapi at least kalau kita lost pun duit bukan duit yang modal kita macam tu. Okay. Alright. So kalau boleh Tuan sharekan secara ringkas, kalau kita semua ni newbie yang masih newbie, yang zero knowledge, kita nak berjaya macam Tuan juga buat profit 150K. So sebenarnya apa perkara yang kita kena pertimbangkan sebelum kita taruh modal kita dan trade? Macam Tuan dulu, sebelum Tuan betul-betul start jual dan beli saham, apa benda yang Tuan pertimbangkan dan Tuan fokuskan baru Tuan buat activity trade? Sebelum kita trade, apa yang kita pertimbangkan? Yes, apa yang newbie perlu tahulah, perlu ada. Okey, mula kalau kita baru nak belajar saham ni, kita jangan letak banyak terus. Kita letak sikit-sikit, kita generate sikit-sikit daripada modal tu. Jangan letak banyak terus. Kalau tak yakin jangan letak banyak. Itu je, simple. Tak yakin nak try, jangan letak banyak. Letak sikit. Kalau loss pun loss sikit. Kalau loss, kalau untung kita buat lagi. Kita belajar lagi, kita study lagi. Macam tu, kita kaji lagi. Alright, so sebenarnya banyak yang kita belajar hari ni daripada Tuan sebenarnya. Daripada seorang newbie, kalau boleh saya katakan newbie jugalah kan Tuan. Dulunya newbie. Saya pun masih belajar. Okay, so kenapa Tuan cakap Tuan masih newbie? Sebenarnya Tuan dah berapa kali trade dan juga dah berjaya buat profit yang besar. Tapi still kenapa Tuan rasa Tuan masih newbie? Apa sebenarnya yang Tuan cari lagi dalam saham ni? Saham ni, ilmu saham ni banyak. Dia tak semudah macam kita belajar bab 1, bab 2, bab 3 habis. Tak, dia meluas. Jadi kat situ kita boleh kaji, kita boleh ilmu fundamental pun, cancelling semua tu memang banyak. Jadi tak semudah tu kita nak faham dah habis. Kita sentiasa kena membaca, macam tu kalau nak membaca lah. Tapi kalau tak nak membaca pun tak apa. Fokus pada technical betul-betul. Macam tu lah. Alright. So sebenarnya kita banyak soalan. So kalau anda yang sedang menonton secara live, anda nak bertanya sendiri dengan Tuan H, masa inilah yang nak bertanya sebab Tuan Hafiz ni memang tak selalu muncul dalam PSM. Especially anda yang menonton secara live daripada server PSM.
Okay, so Tuan Hafiz, kalau boleh Tuan beritahu sikit dekat saya, dekat yang menonton ni, sebenarnya apa yang Tuan suka dalam grup Premier Saham Asri? Walaupun Tuan hanya seorang silent reader kan, tapi Tuan memerhati. So apa yang Tuan suka dalam grup PSM ni sendiri? Okey, ada kawan-kawan yang selalu berkongsi dia punya ilmu. Dia kata macam contoh ini okey, ini okey sebab ni jadi kita boleh ambil itu, kita boleh buat kajian. Contohnya kita buat kajian, betul kajian dia tu okey, macam tu kita boleh buat case study daripada dia punya keuntungan kita boleh buat case study. Okey, ni kenapa dia beli kat sini cantik, kenapa dia untung, jadi banyak kita boleh belajar. Lagi satu, macam Tuan Nizam Malik pun setiap minggu buat live kan, live. Jadi Tuan Nizam Malik selalu bagi ilmu baru. Jadi kita kat situ kita belajar, kita bersama-sama belajar. Alright, so itulah dia Tuan Hafiz. Ramai yang komen-komen. So kepada anda yang sedang menonton secara live, boleh komen-komen. Anda suka tak segmen bersama dengan Tuan Hafiz? Kalau suka, komen suka di ruangan komen. Mana tahu nanti bila Tuan Hafiz dah berjaya buat banyak lagi profit, kita panggil lagi sekali ke? Kita share strategi pula macam mana kan? So komen suka di ruangan komen di bawah. Okay? Alright, so sebenarnya kalau boleh saya tanya untuk Tuan sendiri, Tuan sebenarnya sangat segan nak sharekan pengalaman Tuan kan, tapi apa yang membuatkan Tuan sudi untuk bersama-sama kita pada hari ini sebenarnya? Jadi saya sudi sebab saya nak cerita yang bahawasanya yang saham ni, kalau kita ada ilmu yang betul, kita memang boleh buat kita boleh buat duit daripada situ. Yang ilmu betul, cikgu yang bagi ilmu tu okey semua, memang kita boleh buat. Tapi itulah kita kena disiplin, kita kena ikut ilmu yang dipelajari. Tak semestinya kita belajar lepas tu kita tak ikut. Itu banyak je. Jadi kat situ yang saya kata kita boleh belajar, kita belajar ilmu. Maknanya kita belajar daripada cikgu. Macam tu. Wow, banyak sebenarnya yang saya belajar dan juga kita semua belajar daripada penceritaan journey daripada Tuan Hafiz sendiri. Ramai yang komen suka. Tak sangka kan akhirnya kita dapat belajar something daripada Tuan Hafiz walaupun berumur 25 tahun, sangat muda, tetapi pengalaman beliau, bina pengalaman dalam pasaran saham ni sangat-sangat menakjubkan. Itu yang kita nak tampilkan dalam sesi segmen saham mastermind session kita. Alright, so sebenarnya kan Tuan Hafiz, kita dah lebih kurang 1 jam bersiaran. Banyak lagi nak tanya, tapi tak apa, InsyaAllah soon kalau ramai yang sukakan segmen ni, kita maybe boleh panggil Tuan Hafiz sekali lagi, sharekan lebih banyak lagi. Sebenarnya kan, kalau 1 jam ni tak cukup sebenarnya nak ikutkan. Belajar daripada Tuan Hafiz, since Tuan Hafiz pun merupakan cikgu tuition. Macam tu, okay. Alright, so Tuan Hafiz, kalau boleh saya minta quotes of the day. Ini benda-benda yang wajib lah saya minta. Quotes of the day, matlamat ataupun motivasi Tuan Hafiz sendiri. Apakah itu? Quotes of the day pada hari ini adalah, silakan. Alat, tak cakap pun kena pergi. Okay. Kena layankan. Wani minta quotes of the day. Okay. Usaha tanpa doa adalah sombong. Doa tanpa usaha adalah sia-sia. Maka padukanlah kedua-duanya dan akhirnya dengan tawakal. Wah, okay, tim dah belakang tabir tu dah siap catat ni sebab kita nanti akan keluarkan poster-poster setiap tetamu jemputan yang bagi quotes of the day. Alright, so thank you so much Tuan. Okay, last question lah sebab macam rugi pula tak bertanya soalan ni. Daripada Puan Nur Halizah Abdul Razak, dia tanya, apakah penyuntik semangat Tuan untuk join saham ini secara konsisten? Apakah dia penyuntik semangat? Penyuntik semangat untuk apa? Untuk join saham ni secara konsisten. Sebab ada orang muda-muda kejap je, lepas tu dia dah pergi ke mana-mana dah. Tapi Tuan still konsisten. Itulah. Nak untung dia mudah, tapi nak konsisten tu yang susah. Saya boleh cakap macam tu. Jadi nak konsisten tu, kita belajar dan terus belajar. Jangan sombong, jangan aku dah pandai ni aku tak nak belajar. Kena banyak buat case study, macam tu. Kenapa kita masuk ini, kenapa kita keluar ini, kenapa. Jadi kita kena tanya why macam tu. Jadi maknanya nak konsisten tu kita perlukan kita terus mencari ilmu. Tuan Nizam Malik pun setiap minggu bagi ilmu baru. Jadi
kat situ kita mengambil peluang, kita boleh ambil peluang untuk improve diri kita. Kita bukan belajar sekali lepas tu dah pandai. Tak. Dia bukan macam tu. Saham bukan macam tu. Saham ni unik. Jadi kita boleh belajar. Kita boleh banyak buat case study, kita ambil counter tu kenapa tanya kenapa macam ni, kenapa macam tu. Jadi itu kita belajar dan terus belajar. Dia tak macam kita dia tak macam kita dah habis macam ni dah tak ada lah. Tak. Dia teruskan belajar. Jangan sombong. Okey, jangan sombong. Okey, so Tuan, sebelum saya hantar Tuan pulang semula, boleh tak Tuan ulang balik quotes of the day Tuan? Sebab saya rasa macam terpana lah. Dia macam beribu-ribu makna. Ada orang ke kat belakang tu? Tak ada. Okey, so boleh Tuan ulang semula quotes of the day Tuan untuk sama-sama kita pahat dekat dalam minda. Ini pun dapat daripada Google juga, cuma kita Dapat daripada Google. Okey, silakan Tuan. usaha tanpa doa adalah sombong. Doa tanpa usaha adalah sia-sia. Maka padukanlah keduanya dan akhirlah dengan tawakal. Kita berdoa, usaha. Betul. Jangan doa saja tak usaha. Jangan dan sebaliknya kan.